Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey bin Arifin. Nombor BT 274 204 kampus Kuantan. Okey, saya akan membuat refleksi video berkenaan dengan analisis manipulasi suplemen. Okey, ringkasan intipati video. Statistik menunjukkan peningkatan masalah kerosakan buah pinggang dan hati dalam rakyat Malaysia. Kajian pada 2016 menunjukkan 64% penduduk Malaysia menghadapi masalah buah pinggang. Menurut Dr. Rafidah Abdullah, pakar perubatan dan nefrologi, kerosakan buah pinggang juga berlaku terlalu cepat seperti tidak terkawal. Tahap kerosakan buah pinggang 1 hingga 5. Kebanyakan pesakit buah pinggang datang dengan latar belakang penyakit kencing manis yang tidak terkawal. Terdapat pesakit yang mengambil ubat selain ubat yang diberi oleh hospital tanpa pengawasan dan mengakibatkan kerosakan organ berlaku dengan lebih cepat. KKM melarang pengeluaran ubat-ubatan untuk 20 jenis penyakit kronik atau ubat 1996 kerana pesakit-pesakit ini mudah mengalami kerosakan organ apabila tidak mendapat rawatan yang sewajarnya. Menurut Encik Muhammad Zihan Mustafa, Ketua Penolong Pegawai Farmasi KKM, terdapat dua label yang boleh didapati pada produk, iaitu MAL, ubat berdaftar, dan NOT, notifikasi kosmetik. Ubat berdaftar termasuklah ubat terkawal, suplemen herba dan ubat merupakan ubat yang telah diluluskan oleh KKM dan dijamin selamat, namun terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengubah persepsi, mencampurkan bahan terlarang yang mengubah suai ubat setelah mendapat kelulusan. Terdapat pelbagai ubat tidak berdaftar dengan mengiklan tuntutan palsu, overclaim. Ubatan yang berdaftar tiada masalah tuntutan palsu kerana telah melalui proses peringatan tuntutan. Bahan kosmetik yang mempunyai label NOT adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab pengeluar. Untuk memastikan keterunan dan keselamatan pengguna, KKM tidak menjamin keberkesanan dan keselamatan produk-produk ini. Namun, jika mendapat laporan, KKM akan menjalankan siasatan. Pengajaran. Pesakit perlu mendapatkan nasihat ahli perubatan sebelum mengambil sebarang ubat di luar preskripsi hospital. Ini kerana terdapat kemungkinan akan terjadi interaksi antara ubat dengan ubat dengan makanan maupun ubat dengan penyakit. Penggunaan kosmetik walaupun mempunyai label NOT perlulah dengan berhati-hati dan tidak berlebihan. Bahan-bahan terlarang seperti merkuri dan hidrokuron walaupun hanya disapu pada luaran tetapi akan diserap dalam tubuh badan dan berisiko merosakkan fungsi kulit dan juga organ dalaman. Pastikan proses suplemen herba yang dilabelkan mempunyai nombor pendaftaran MAL dan pelekat hologram KKM. Periksa juga setiap label dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi dan keperluan. Lebih baik mendapatkan nasihat ahli perubatan. Dalam perniagaan, perlu ada tanggungjawab sosial dan akhlak. Keadaan iklan yang berlebihan atau tidak normal boleh merosakkan masyarakat bukan sahaja dari segi kesihatan fizikal tetapi juga memberi implikasi kepada kehidupan sosial terutamanya kepada anak-anak yang melihat. Homeopati sebagai alternatif yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan salah satu cabang perubatan tradisional dan komplementari yang diiktiraf KKM, tetapi penggunaan perlulah bijak, mencari pengamal yang berdaftar untuk memastikan keturunan rawatan dan mendapat ubat yang tepat. Refleksi. Dalam Islam kita diajar supaya sederhana dalam setiap sesuatu. Ini termasuklah dalam kaedah penjagaan kesihatan, pengambilan makanan, sunnah maupun suplemen. Juga penggunaan produk-produk kecantikan. Kesemuanya boleh diambil tetapi dengan cara yang betul. Persepsi dan kos yang tepat dan tidak berlebihan. Sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai latar belakang perubatan, kita pasti mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang saban hari disajikan di kaca TV, corong radio, juga di media sosial. Maka adalah penting untuk mengamalkan sikap tabayyun, iaitu memeriksa dahulu kebenaran suatu perkara
dengan orang yang ahli. Perlu dilihat juga punca masyarakat semakin menjauh dengan hospital. Hospital merupakan satu tempat yang penuh dengan emosi yang negatif, tekanan dari doktor, nurse, pesakit dan sebagainya. Salah satu isu adalah kurangnya hikmah dalam memberi nasihat rawatan. Hal ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif kepada moral pesakit. Inilah sebenarnya punca utama pesakit lebih suka mencari alternatif lain sekaligus mendedahkan pesakit kepada risiko komplikasi akibat lewat mendapat rawatan. Aplikasi kepada kursus. Kempen kesedaran akan bahaya mengambil ubat-ubatan secara betul mengikut dos tanpa spesies. Perlulah diperbanyakkan memandangkan semakin banyak kes kerosakan buah pinggang dan hati akibat dari masyarakat yang kurang cakna. Infografik interaksi ubat-ubatan dengan pengambilan bahan-bahan lain, kandungan nutrisi dalam makanan segar dan hanya info-info penjagaan kesihatan juga boleh disebar luaskan untuk pengetahuan umum. Memandangkan masyarakat kini lebih mudah percaya apa yang terdapat dalam media sosial berbanding kata-kata ahli-ahli perubatan. Sebagai ulasannya, masyarakat Malaysia secara umumnya adalah sihat. Kita mempunyai pelbagai pilihan makanan yang segar dan sihat untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan tubuh badan. Jika kita mengambil makanan secara seimbang dan menjalani gaya hidup yang sihat, kita tidak perlu bergantung kepada apa-apa ubat ataupun suplemen. Hanya ambil ubat-ubatan jika perlu dan atas nasihat ahli perubatan yang bertauliah. Dalam era teknologi ini, segala maklumat boleh didapati hanya di hujung jari. Luangkanlah sedikit masa untuk mendapatkan ilmu-ilmu tambahan mengenai pemakanan seimbang dari bahan semula-jadi dan sihat serta untuk mengkaji setiap isi kandungan produk-produk di pasaran sebelum dibeli. Kesihatan amat penting untuk kita menjalani kehidupan seharian dengan baik dan melakukan ibadah dengan selesa. Maka jagalah kesihatan kita dan keluarga kita sebaiknya. Sekiranya menghidap penyakit kronik, usah berputus asa kerana setiap penyakit ada penawarnya. Ikhtiarlah apa sahaja, tetapi jangan sesekali menghentikan rawatan hospital tanpa kebenaran doktor. Semoga rakyat Malaysia lebih cakna akan kesihatan masing-masing dan menjaganya dengan baik dan kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih.